Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mulakan dengan membaca Al-Quran, dan kita baca ibu Al-Quran, umur kita Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Kita baca doa, kita sama-sama tadi untuk nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah ya. Dan seperti biasa saya katakan bahawa kita akan bacakan dalam bentuk individu. Jadi semua kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni 'abduka وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك وعدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وأن تقضي حاجاتي يا الله. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa saya sebut-sebutkannya supaya dia menjadi satu-satu yang penting, bahawa sentiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala alladzi ahyana ba'da ma amatana, yang menghidupkan kita setelah dirasakan pengalaman kematian, dan kepada Allah lah kita akan pulang dan kembali. Semoga datang-datangnya kita, hidupnya kita pada saat ini, ketika ini adalah merupakan persediaan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-dahru man maqala, hari panjang mana pun kita rasakan akan datang pada malamnya. Setiap yang mula akan ada akhirnya. Jadi kita harap ya Allah, kami merayu padamu ya Allah, kami mengemis kepadamu ya Allah, agar jadikan semua amal yang dilakukan ini adalah bekal yang dapat kami manfaatkan, bukan sekadar di dunia yang sementara ini, tetapi kehidupan akhirat yang secara abadi. Rasulullah menyatakan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, kata Rasulullah, adalah orang yang menghitung ke dalam dirinya sendiri dan beramal kehidupan selepas matinya. Wa amila, dan beramal lima terhadap sesuatu ba'dal maut, sesudah matinya. Alhamdulillah kita bersama lagi, bersedia lagi kita dengan tafsir Jalalain
dan kita masih kita masuk pada ayat yang kelima ya. Ayat yang kelima daripada surah Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita jumpa kalimah di sana iyyaka satu, na'budu, kemudian wa iyyaka nasta'in. Dan terjemahan yang kita tengok dalam kitab kita sini ialah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya Engkaulah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah hanya kepada-Mu, seperti mentauhidkan, mengesakan dan lain-lain. Dan kami mohon pertolongan hanya kepada-Mu dalam menghadapi semua hamba-Mu dan lain-lain. Baik, insyaAllah kita sambung pada ayat baru pada kali ini. Betul kan? Okay. Dan perlu kita ingat, kita masuk pada fasa yang dalam hadis kursi riwayat Imam Ahmad menyatakan bahawa dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu menjawab pada setiap kali kita membaca surah Fatihah. Ini istimewa sangat surah Fatihah ini. Tidak disebut dalam surah lain bahawa Allah itu menjawab setiap yang ada dibaca oleh hamba, tetapi secara khusus dalam surah ini disebutkan dalam hadis kursi menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala menjawab idza qala 'abdi, apabila hamba-Ku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab pada masa itu hamidani abdi. Jadi Fatihah ini betul-betul adalah dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar adalah rasakan bahawa kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, idza qala 'abdi Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab asna 'alayya 'abdi, hamba-Ku sedang memuji aku. Apabila kita menyebut Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut majjadani abdi. Hamidani abdi, asna alayya abdi, majjadani abdi. Baik, inilah ayat-ayat yang dikategorikan oleh Allah bahawa sesungguhnya qasamtu, aku berikan qasamtu salata, aku berikan surah Fatihah ini kepada dua bahagian. Allah berikan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah li, kata Allah, untuk aku. Bahagian yang kedua adalah untuk aku. Kemudian bila kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah kata hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi ayat ini istimewa sebab dia adalah perenggan. Sebab Allah untuk menjawab, maka Allah menjawab bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hadza baini wa baina 'abdi. Ini, yakni apa yang sedang hamba-Ku cakap ini adalah di antara-Ku dan di antara hamba-Ku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hamba apa yang diminta. Kemudian bila sambung lepas itu, itu semua untuk hamba. Jadi kita nampak pembahagian ayat daripada surah Fatihah berdasarkan hadis kursi tersebut, daripada Bismillah sampai kepada Maliki Yaumiddin, itu adalah ayat untuk kita kenal Allah, ma'rifah Allah. Ayat untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu seluruh ayat yang kita bacakan daripada Allah tersebut adalah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, dialah Allah. Kalau kita rajamkan, dialah Allah Rabbul Alamin.
Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah Maliki Yaumiddin. Semua ayat itu satu je maksud dia, untuk memperkenalkan Allah. Sebab tu saya ulang, barisnya sama, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lepas tu kita baca Ar-Rahman ni itu refer kepada Allah tadi tu, ya. Ar-Rahman Nir-Rahim, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Lepas tu Maliki Malik itu adalah Allah juga. So seluruh ayat tersebut untuk kita ini makrifah, kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ayat itu nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini mari kita tengok perbincangan kita ini setelah kita nampak struktur ayat itu, dan marilah kita sekarang dapat lihat di manakah yang dikatakan oleh Allah hadza baini wa baina 'abdi. Manakah di antara dan di antara hamba-Ku? Mana satu? Kat mana letaknya? Hadza baini wa baina 'abdi. Ini di antara aku, yakni Allah, dengan hamba, antara hamba-Ku. Mana satu? Baik. Tadi kita sebutkan dan kita terjemahkan iyyaka na'budu. Iyyaka maf'ul. Maf'ul maknanya bila ada perbuatan, ada yang kena buat. So, sekarang ni ayat kena buat duduk kat depan, ayat membuat di belakang. Apa dia buat? Apa yang membuat belakang tu? Apa perbuatannya? Apa perbuatannya? Kami sembah, itu perbuatan, ya, itu perbuatan. Kemudian sekali lagi, maf'ul yang kena buat itu duduk di hadapan, maka perbuatan di belakang. Baik, kita dapati sebab ulama juga membahaskan di sini, ya. Apabila katalah kita kata saya sembah engkau, dengan kepada engkau saya sembah, cuba rasakan dalam ayat tersebut mana yang lebih kuat. Saya sembah engkau, ya, saya sembah engkau. Kemudian saya menyembah hanya kepada engkau. Satu lagi, hanya kepada engkau saya sembah. Mana lebih kita rasa kuat penegasan ayat ini? Ya. Okey, maknanya kita bersetuju bahawa meletakkan maf'ul yang kena buat, ya, sebab iyyaka adalah maf'ul. Kalimah maf'ul maknanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita sembah. Tapi sekarang ni kebiasaan ayat adalah saya sembah hanya kepada engkau. Tetapi ayat ini dalam surah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan maf'ul muqaddam. Dimulakan perbuatan kena buat itu di hadapan untuk memberi penegasan pada ayat, ya. Kepada engkau saya sayang. Kepada engkau saya sayang kepada engkau. Jadi mana lebih kuat? Meletakkan matlamat dulu, siapa dulu, supaya tidak ada konfus. Sebab itu kita stick engkau ya Allah, dan apa engkau tu? Kami sembah. Jadi ayat tersebut merupakan struktur ayat yang telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahawa ayat ini adalah ayat yang kuat, yang menguatkan ayat, menguatkan. Sebab itulah kita katakan bahawa di sananya terletak iqrar, di sana terletaknya iqrar setelah kita ma'rifah Allah. Setelah kenal Allah yang bagian pada ayat yang berikutnya, maka kita iqrarkan. Apa iqrarkan? Hanya kepada engkau ya Allah. Setelah aku tahu engkau lah Tuhan yang mentadbir sekalian alam, aku tahu Tuhan yang mentadbir sekalian alam itu sifatnya sangat pemurah lagi maha penyayang, dan Tuhan itu adalah yang menguasai dan memiliki hari pembalasan. Aku kenal ya Allah, maka hanya kepada engkau aku sembah ya Allah, tak ada hal lain lagi, ya? Hanya kepada engkau aku sembah, tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhati dan perasan, Dhamir maknanya ganti nama, ataupun cara kita bercakap, atau cara Allah Subhanahu wa taala
minta kita bercakap. Sebab ingat, Fatihah adalah kalam Allah. Fatihah adalah kalam Allah, maknanya perkataan Tuhan, tapi kita ulang. Kepada engkau kami sembah. Sebab itu saya kata, saya pernah sebut mungkin sebelum daripada ini dalam internet, ini kan. Ada yang menyatakan bahawa, oh tengok, hadza kalam Muhammad, ini perkataan Muhammad. Takkanlah Allah kata kepada engkau aku sembah. Oh, dia buat fitnah. Jadi orang kafir ni pun dia buat kajian-kajian untuk lihat betapa kononnya di sana terletaknya lemahnya Al-Quran. So dia membuat bahawa Al-Quran ini lemah. Sebab apa? Sebab ini orang kata dia Quran, tetapi dia sebenarnya adalah perkataan Muhammad. Sebab kepada engkau kami sembah. Takkanlah kalam Allah menulis kepada engkau kami sembah. Yang pertama sekali, sebab yang mengkaji tentu sekali tidak faham bahasa Arab, ataupun buat tidak faham, ataupun dia tahu ramai yang tak faham. Maka dengan itu dia menggunakan cara tak faham tersebut, menyebabkan, sebab saya tengok respon selepas daripada itu, ada di kalangan umat Islam sendiri yang menjawab ya tak ya. Dia tak ya juga. So kalau kalam Allah, takkanlah kepada engkau kami sembah. Jadi sebenarnya dalam bahasa Arab apa sebenarnya simple saja. Sebab dalam bahasa Arab ada satu benda yang disebut sebagai takdir. Apakah takdir? Takdir di sini adalah sebenarnya sebelum kalimah iyyaka na'budu itu adalah takdirnya adalah qulu, katakanlah. Sebenarnya ada satu perkataan. Ada satu perkataan dalam bahasa Arab memang macam tu. Bila dalam bahasa Arab mukhatib, yakni yang bercakap tersebut, dia memasukkan sama ada benda itu ada atau tidak ada. Kalau ada, nampak lafaznya qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetapi tak perlu ada pun tidak mengapa. Sebab dalam bahasa Arab ada hukum takdir. Takdir maknanya kita semua faham bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, kalau saya berkata macam tu, kalau kita faham bahawa di sana ada takdir qulu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benda ni dah disebut sebenarnya di permulaan. Kalau saya baca dulu bagaimana dipecahkan segmen dalam surah Fatihah pada mukadimah depan. Itu saya boleh cerita. Supaya kita nampak sebab dikatakan bahawa di sana kalimat qulu, katakanlah. Ya. Kalau saya nak siapa tu ada kitab, saya nak balik dan akan jumpa kalimah yang saya sebutkan ini. Kita ngaji, kita faham. Tapi orang tak ngaji, Masya Allah, akhirnya dia tak ya. Dia tak ya kan? Katakanlah Allah, tapi kepada engkau. Takkanlah Allah kata kepada engkau, sedangkan Allah itu Allah. Baik. Sedangkan takdiru adalah qulu iya, katakanlah kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami mohon pertolongan. Selesai masalah. Baik. Mari kita cuba dalami sedikit lagi. Perasan atau tidak, di sana telah berubah cara kita berinteraksi dengan Allah. Ya, maaf saya kadang-kadang berulang balik ayat belakang. Puan-puan okey ke? Puan-puan okey ke? Ke tak boleh? Okey. Okey. Bila kita menyebut, bila ayat tersebut, bila ayat tersebut adalah okey, Allah yang mukhatib, Allah yang ingat Al-Quran adalah kalam Allah. Selesai. Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. So Allah yang menurunkan kalam itu. Allah menurunkan kalam itu, kita membacanya. Man yuridu ayyukallimallah fa'ti ila shalah. Man yuridu ayyukallimahullah falyaqra'il Quran. Ini kata ulama. Man yuridu ayyukallimallah, barang siapa nak bercakap dengan Allah. Man yuridu ayyukallimallah, dia nak bercakap dengan Allah. Apa dia kena buat? Fa'ti ila shalah, kena solat. Sebab solat itu betul-betul kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, bercakap dengan Allah. Ya, lebih dalam lagi bermunajat. Dulu apa kita kata makna munajat? Apa makna munajat? Dulu kan ada asri, arwah asri, dulu nasyid. Munajat dalam syadu. Oh, benar juga. Itu munajat. Apa makna munajat? Jadi
Okey, nak nampak? Sebut beberapa nama ubat gigi. Nama ubat gigi. Sebut beberapa nama ubat gigi. Colgate, Dali, Daya, biar betul. Najwa, okey. Okey, Najwa. So saya stop pada jawapan. So mukmin, alhamdulillah. Okey, Najwa. Mana Najwa? Bisik. Ubat gigi nama bisik. Kenapa? Sebab kalau saya jauh ni, mulut saya kotor, tak ada masalah. Tapi bila saya berbisik dengan orang dan mulut kita tak baik, apa jadi? Busuk bangang. Maka sebab itu ubat gigi itu kononnya ubat gigi untuk orang berbisik. Maksudnya Najwa bin bisik. Munajat daripada kalimah Najwa. Yang kita bisik, maknanya kita tu bisik ni, kita tu dekat. Sebab kita tak boleh berbisik, melainkan dekat. Kalau jauh, kita boleh kelui. Oi, maka sebab itu dengan Allah, kita macam berbisik. Berbisik ni, kita tu macam dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni, okey, kita katakan barang siapa nak bercakap dengan Allah, maka dia itu dirikan solat. Barang siapa nak Allah bercakap pada dia, maka bacalah Quran. Falyaqra'il Quran man yuridu an yukallimahu Allah. Barang siapa yang nak Allah bercakap kepadanya, maka bacalah Quran. So kita tahu bahawa Al-Quran adalah kalam Allah. Allah menyampaikan. Cuba kita tengok pola ayat. Baik. Allah, saya. Allah sebagai mukhatib. Allah sebagai yang bercakap. Sebab itu adalah kalam Allah. Baik. Sekarang ni, ingat, dhamir ataupun apa dia panggil, apa ni? Ganti nama. Dia ada, bila yang bercakap dengan yang kena cakap. Kalau saya bercakap dengan tuan, saya bercakap. Kalau saya bercakap saya bercakap dengan sahabat saya tak kenal lagi, insya-Allah. Ya. Kalau saya cakap, kalau saya nak gunakan saya pakai apa? Ana, saya. Kalau saya nak bercerita tentang orang lain, maka dia jadi dia. Betul? Okey, tengok balik pada ayat. Sekarang ni, kalam Allah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita yang mengulang balik percakapan itu. Allah sekarang sebagai apa dalam ganti nama? Dia. Segala puji bagi Allah, dia Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Dia, Allah itu Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Dia yang memiliki hari pembalasan. Stop. Sekarang masuk pada cara baru. Kita gunakan sekarang adalah Iyyaka. Engkau. Bukan dia lagi. Maka nak datangkan makna betapa akrabnya saat itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak kata iyyahu na'budu wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Kalau ikut pola ayat kepada dia lah, sebab tadi kita sebut dia lah yang mentadbir alam, dia lah. Tetapi sekarang nampak betapa ayat ini dah mula masuk dalam, kerana dia adalah ikrar. Kita tidak boleh berikrar kepada dia, tetapi bila kita berikrar, kita bersumpah depan yang kita ikrarkan itu. So sebab itu ganti namanya telah berubah daripada dia kepada engkau. Nampak tak? Rasa dalam hati betapa ya Allah, kita sekarang masuk ke daerah yang sangat dekat bercakap dengan Allah, kerana itu ikrar. Tadi cerita, dia hebat, kita bercerita dia hebat. Tetapi sekarang, oleh kerana kita nak mengikrar, kita kena berada di hadapan siapa yang kita nak ikrarkan tersebut. Maka pada saat itu perkataan yang digunakan, qulu, katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah semata-mata aku sembah, dan kepada engkau semata-mata ya Allah aku mohon pertolongan. Okay. Jadi Masya Allah, kita nampak bagaimana susunan ayat itu sangat
sangat bila kita memahami dan kita cuba nak bertadabbur. Dan saya yakin kalau kita duduk sunyi-sunyi, kita dapat rasa perubahan. Ya Allah, kepada Engkau, daripada dia Allah kepada Engkau kami memohon pertolongan. Jadi sebab itu Masya Allah kita dah nampak ayat ini begitu sekali kedudukannya. Baik, mari kita tengok sahabat, sebab saya cuba pecahkan kalimah ini kepada insya-Allah 7 perbincangan. Ya, saya cuba bincangkan kepada 7 perbincangan. Dan saya telah bercerita secara sepintas darinya bagaimana struktur ayat ini. Struktur ayat kaitan dengan sebelum dan bagaimana ayat tersebut tersusun. Baik, yang saya belum ceritakan lagi adalah di manakah letaknya hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Pada satu ayat yang kalimahnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam ayat tersebut kita boleh pecah pada 2. Dalam ayat tersebut kita boleh pecah 2 kalau kita perasan. Yang pertama apa dia? Kepada Engkau ya Allah kami sembah. Satu lagi, kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hadza baini wa baina abdi. Bagi hamba adalah sembah, bagi Allah memohon pertolongan, memberi pertolongan. Kepada Allah, kepada hamba ni ialah sembah, kami sembah kepada Engkau ya Allah. Itu adalah untuk hamba, kata Allah. Dan kepada Engkau aku memohon pertolongan, itu maksudnya Allah, sebab yang boleh menolong hanyalah Allah. Jadi pada ayat hadis kursi yang saya bacakan tadi, hadza baini wa baina abdi, kita tahu bahawa abdi adalah na'budu. Ayat yang berikutnya adalah memohon pertolongan, yang memberi pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam 7 ayat itu, ayat ini istimewa sebab dia adalah mukhalif, bergabungnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkataan itu. Pada perkataan itu berlakunya penggabungan, yakni hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang sekali lagi, ke atas itu adalah untuk Allah, untuk Allah, untuk Allah. Maka sekarang adalah untuk aku dan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu untuk hamba. Totally untuk hamba. Lepas itu semua untuk hamba, atas untuk Allah. Dengan sekarang ayat ini adalah antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jom kita terjemahkan balik, sebab ingat ya, kita terjemahkan balik iyyaka na'budu. Sebab ini terjemah bahasa Melayu. Terjemahan bahasa Melayu bukan jalan lain buat. Terjemah bahasa Melayu dibuat oleh siapa ni? Siapa yang buat ni? Siapa yang terjemah ni? Tak apalah. Saya nak sebutkan bahawa bila kita baca bahasa Arabnya, maka itu adalah siapa? Imam Jalalain, tafsir Jalalain. Tetapi bila terjemah bahasa Melayu, maka pada ketika itu mutarjim, si penterjemah ini bukan Imam Jalalain. So kalau itu saya nak mengambil kesempatan untuk kita mengambil ruang untuk terjemah. Okey, saya nak tanya, adakah kita rasa selesa dengan terjemahan hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya pada Engkau kami memohon pertolongan? Okey, hanya kepada Engkau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Okey, boleh terjemah begitu ataupun kita rasa kita boleh terjemah cara lain? Boleh kan? Saya tak dengar yang belakang, nampaknya orang depan ni kena wakil. Ya? Boleh ke orang depan ni wakil bagi orang belakang? Oh, dia nampaknya dalam depan. Ya. Okey. Hanya Engkau saja, settle. Hanya Engkau saja itulah iyyaka. Sekarang kita nak tengok na'budu. Menterjemah na'budu. Kami. Terjemahannya adalah kami sembah. Terjemahannya adalah kami sembah. Okey. Boleh tak terjemahan tu? Boleh ke terjemahan tu kita rasa selesa ataupun agaknya perlu kita kayakan terjemahan tersebut? Sebab ini terjemahan.
Ini adalah terjemahan. So maknanya kita akan bincang tafsir dan kita tengok terjemahan itu tepat atau tak tepat. Ya, kadang-kadang terjemah kepada bahasa Melayu dia ada miss beberapa, macam saya kata lah, kita tengok cerita bagi yang pandai-pandai cakap, tengok cerita Inggeris, tak tahu bahasa Inggeris, tengok filem Inggeris, tengok subtitle. Pasal ada dia punya apa? Ada beberapa persen yang lagi. Ya. Okay. Jadi sebab ini terjemahan. So, apa yang orang cakap dan ada seorang penterjemah menjadi wakil kepada orang Melayu ni, maka di situ orang yang faham terus kepada bahasa Arab, oh dia kata ada beberapa perkara yang mungkin kita tengok. Saya nak ajak kita tengok. Okey, tetapi sebelum sebut itu, saya buka tafsir Imam Qurtubi. Dia pesan secara khusus tentang menjaga syabdah pada iyakana, dan tolong jaga syabdahnya dengan betul, ya. Syabdah satu, ya, satu pada iyaka, iya, ya. Jangan buang satu, sebab kalau buang satunya, syabdahnya dia akan jadi iyaka. Kan tak berapa jelas kan? Main kadang-kadang berdua kita tak berapa dengar beza. Bila ada syabdah, maka dia jadi iyaka. Ia tu dia ditekankan iya, sebab ia mati dan kemudian ia dihidupkan. Sebab syabdah bermaksud ada dua, satu huruf tu ada satu huruf ada dua sebenarnya. Satu dimatikan, satu dihidupkan. Itu makna syabdah. So maknanya iya bermaksud hamzah, ia dimatikan, ia dihidupkan. Maka jadi satu ia, tetapi letak syabdah atas tu iya. Tetapi kalau kita baca ia bermaksud hak mati itu tak ada, hanya hak hidup je. Iya kan? Ya, sebab itu Masya Allah berjaga-jaga sangat. Saya just mau kata sebagai nota kecil, kita kena ingat, ya, bila ustazah kita mengajar tajwid, dia akan tekankan benda ini, sebab kita tahu bahawa iyaka bermaksud bau usyams. Terjemahannya adalah bila seorang menyebut iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sepatutnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mati satu ya, hidup satu ya, iya. Tetapi dia tak sebut hak mati, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan macam tak ada beza kan? Tetapi bezanya sangat besar. Bila seseorang menyebut iyyaka na'budu, bermaksud apa dia? Dhalul syams. Iyyaka dalam bahasa Arab bermaksud dhalul syams, maknanya cahaya matahari. Cahaya matahari. Jadi terjemahannya adalah kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami sembah. Cahaya matahari kami minta pertolongan. Imam Qurtubi pesankan benar-benar dalam jaga-jaga. Kalau seseorang tu baca dengan sengaja, kafir. Sengaja, tahu tak baca. Ya, kalau seseorang itu memang dia jahil, maka berdosa sebab jahil. Sebab jahil dia jadi dosa. Ya, tapi kalau dah memang tak boleh nak urut, tak boleh dari lidah tu memang nak sebut syabdah tak boleh. Bila nak sebut syabdah dia tak boleh. Tapi dia tahu, tetapi dia menyebut juga, maka di situ dimaafkanlah. Tapi insya-Allah orang Melayu ni ada satu kelebihan, insya-Allah dia bolehlah insya-Allah, ya. Kalau betul-betul lagi lama duduk kat Arab, jadi Arab betul-betul orang Melayu ni. Tapi kalau orang Melayu ikat Mak Saleh betul-betul insya-Allah. Dia punya apa ni? Fluence cakap dia ni, ya. Tapi kalau orang Jawa payah sikitlah, Jawa betul-betul, ya. Jawa yang campur tak ada masalah. Jawa yang betul, Masya Allah, cakap orang putih, dia ingat cakap Jawa, rupanya cakap orang putih. Okey, itu sebagai sedikit pesanan, ya, supaya jangan, dan kita berhati-hati, sebab kan Nabi menyebut, Nabi SAW menyatakan bahawa Al-Quran dalam hadis Muslim, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran yang kita sedang baca ini dia jadi dua fungsi. Yang pertama, hujjatun laka. Yang kedua, hujjatun alaika. Yang pertama kita sebut amin, yang kedua sebut wal ayat billah. Al-Quran ini kata Nabi dia boleh menjadi hujjah kepada kau. Kepada kau ni maksudnya Masya Allah, dia itu jadi hujjah. Maknanya macam kita tak jelas, Al-Quran boleh jadi hujjah, kan jadi kuat.
Dan Al-Quran ini datang ke hari kiamat sebagai hujjah juga. Al-Quran sebagai hujjah. Al-Quran sebagai hujjah kepada kita. Ini bagus. Tapi jangan alaika, atas engkau. Kepada engkau, jangan ke atas engkau. Bila hujjah ke atas engkau, maknanya Al-Quran akan menjadi pendakwa kita. Kalaulah kepada engkau, dia jadi peguam banner kita. So, kan peguam ni dua. Namanya peguam, pakai dia punya apa tu, pakai apa? Jubah peguam tu sama je, kita tak tahu. Tetapi bila dia berperanan, oh peguam ni rupanya pendakwa aku, yang ni peguam banner aku. Mana satu yang kita nak bila kita bersalah? Peguam beda lah, Masya Allah ya. Jadi sebab tu Masya Allah Al-Quran ini boleh menjadi dua fungsi. Fungsi yang pertama, sama ada dia akan mendakwa seseorang. Dan pertama dia dakwa adalah bila salah membacanya, salah baca, ya panjang pendek, dengung tak dengung dan segala macam. Yang lebih bahaya kadang-kadang macam ni, mengalih makna, yang sampai mengalih pada makna. Kadang-kadang menyalah baris, bertukar makna ya. Contohnya kalau kita tengok, sebab di zaman Nabi dulu Al-Quran, kalau kita tengok Al-Quran di zaman Nabi SAW, Al-Quran tidak ada dalam bentuk satu buku. Al-Quran tidak terhimpun dalam satu kitab. Al-Quran dalam dada dan hafalan, dalam mashaf dan suhuf. Suhuf ada yang menulis atas kulit binatang ya. Dan pada ketika itu tulisannya Masya Allah, kalaulah tulisan itu bawa ke alam lain ni, saya yakin hampir 100% yang filminya kita tak akan lagi nak baca Quran. Sebab Al-Quran yang ada rumah tapi not even titik tak ada. Bismillah dia ada rumah dia. Tak tahu ba ke ta ke nun, sebab satu rumah dia tu boleh jadi ba, boleh jadi ta, boleh jadi nun, boleh jadi ta. Dia ada rumah tu dia. Lepas tu sin tinggi, mungkin jadi shin, mungkin jadi sin, mim. Okeylah, mim settle. Kalau Quran tu sampai kat sini agak-agaknya, boleh tak kita baca agaknya? Tak boleh. Maka di zaman Nabi itulah bentuknya. Tetapi tak jadi masalah sebab saya suka buat misal lah hari ni ya. Ni, kalau orang online macam kita ni, kalau tulis message bukan main. Macam surat lama zaman dulu, surat resmi. Saya hendak pergi ke Melaka. Kalau budak-budak muda boleh ni. Kalau anak-anak muda itu, tiba-tiba NK, DNLK, kena pakai penterjemah. Kalau mesej anak kita, tetapi dia orang tengok, dia orang faham dah. Faham, itulah contohnya macam tulis, tetapi dia orang tengok terus faham. Jadi beza dia pula bila macam kita yang bukan bahasa, kena tengok betul. Pergi rupanya. Jadi dia G tulis, bukan GI, G. Hendak NK, G, NLK. Ni paling. Jadi itulah bentuk Quran zaman tu. Kemudian Masya Allah tak jadi masalah, sebab ilmu ini sifatnya adalah mengikut keperluan, bukan kepentingan. Dia pun kena lihat. Kadang-kadang orang tak faham, dia payah nak menstrukturkan dalam kepala dia. Ilmu Islam, ilmu itu berkembang first kali dia ikut keperluan, baru datang kepentingan. Penting yang kedua sebenarnya, sebab setengah orang dia tak faham dan menganggap kan benda itu penting. Sebab itu penting, maka sebab itu Rasulullah mesti suruh. Contohnya perkataan yang biasa kita dengar. Tetapi persoalan yang kita kena faham, perlu atau tak perlu pada masa itu. Pada masa Nabi tak perlu. Sebab bila Nabi baca, dia kadang-kadang confuse. Sebagai contoh, tanya Nabi terus jawab, dia terus sampai. Dan para sahabat ada satu kelebihan, apa dia? Balighu anni walau ayat. Dapat dalam kelas ni, dia bukan balik simpan kemudian letak dalam peti besi, kemudian put nombor yang siapa tak tahu dah. Tetapi Masya Allah, keluar saja tuan-tuan, siapa dia jumpa dia terus sampai ya? Nampak yang tuan sapu kat luar, dia 5 minit 1 minit. Tadi kan Zurambi disebut macam ni, sampai kan semua orang kat luar tu dah dapat dah tuan-tuan. Lepas daripada kuliah ni, semua keluar. Kemudian dia punya berkembang. Masya Allah sampai satu kisah yang masyhur, bagaimana ya
Rasulullah sebut man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa sebut la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka kemudian orang bersurai saja terus nak cari siapa nak sampai. Tengok orang sedang panjat pokok tamar, wahai saudara, dengar ada hadis Nabi, aku tak dengar lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, sambil memetik tamar tersebut, masya-Allah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jalan ke pasar dan dengar, dan itu para sahabat. Itu para sahabat. Kita Allah jauh ni, Masya Allah, kita consumer, kita pengguna. Jadi guna je lah, simpan dia. Sampai sahabat ini dia berjumpa dengan seorang lelaki yang tak masuk dalam kelas tu, yang namanya adalah Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab yang semua orang tahu Nabi sebut lau kana min ba'di nabiyyan lakana Umar, kalau ada Nabi selepas aku, kalau ada Nabi sesudah Umar jadi Nabi. Begitu sekali bukan Umar, tetapi sahabat dia tengok Umar, aku tengok, aku macam dia tak ada kelas ni. Dan dia cakap pada Sayyidina Umar, hei Umar, Rasulullah ada bagi tahu satu benda. Apa dia? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Cuba bayang, budak tadika sedang cakap pada seorang profesor. Contohnya macam tu lah, supaya gambaran kita nampak. Maknanya kan kita ni selalu nak sampai, tetapi alah, saya ni bukan siapa-siapa. Baru nak start, bukan ustaz. Kalau ustaz bukan pilihan. Ini masalah, nampak tak? Tak tahu benda yang limit dalam kepala kita, yang clamp kita sampai kita tak boleh nak sampai. Hantar anak kita yang kita lagi tak sampai. Suami kita, kalau kita yang suka pun tengok kita punya sangat baik, punya baik lah, cakap tu kadang dengar sekali. Tetapi mungkin ada masa yang wow, benda ni perlu. Sebab ingat, ilmu akan hidup pada satu keperluan. Tanpa satu keperluan, ilmu biasa tak berkembang. Satu keperluan. Okey, balik pada Sayyidina Umar tadi. Sayyidina Umar Al-Khattab, Masya Allah, yang si sahabat yang tak ada nama ni, contoh, tak ada nama, cakap pada Sayyidina Umar, maka Rasulullah sebut man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Sayyidina Umar tanya lagi, ada lagi? Tak. Maka man qala la ilaha illallah dakhala. Kali ini kepang, kena kepang. Masya Allah, cabaran berdakwah. Kena kepang. Maka lantas, itulah, mereka ada Nabi sebagai hakim, maka dia kata, sambil itu tak puas hati bawa Sayyidina Umar kepada Nabi SAW. Dan sahabat dia bercerita pada Nabi, kita semua kisah ni banyak kita dengar, tapi saya ulang just untuk kita dapatkan rasa pada saat ini. Apa kata? Ya, Sayyidina Umar pun tanya, kenapa lah kau Umar, kau berempat dia. Yang pertama, kita nampak tadi yang itu fokus penting bincang kita ni adalah bagaimana para sahabat menyebarkan. Itu yang penting, kena ada sifat itu dalam diri. Yang kedua sekali, Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Umar berempang? Sayyidina Umar kata, aku tanya pada dia, apa lagi? Itu saja. Dan Sayyidina Umar kata, aku takut seandainya perkataan ini tidak dipahami, maka orang belakang hari menjangka bahawa nak masuk syurga hanya satu tiket. Tiketnya adalah sebut la ilaha illallah, buat apa pun tak tahu. Yang penting la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang nasi dah masak ke belum? La ilaha illallah, dakhala jannah. Suami Masya Allah patutnya bekerja, tapi kat sini alhamdulillah ya, tak kerja tu masuk, lagi hebat. Tak boleh buat contoh. Sebab di sini bukan parti gerakan kan. Sini memang tak payah kerja, sebab parti gerakan tak gerak tak makan. Jadi Masya Allah patutnya dia parti gerakan, patutnya gerak tak gerak tak makan, tapi duduk kat rumah juga. Abang, macam mana kita punya beras? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak takut jadi macam ni. Agak-agak ada dalam masyarakat orang macam tu? Ada. Yang Sayyidina Umar itu takut ada berlaku sekarang. Maknanya Masya Allah hanya mengambil satu juzuk, memang besar la ilaha illallah, tetapi rupanya di dalam la ilaha illallah itu ada satu pengajaran yang jauh lebih besar yang perlu dipahami. Bukan hanya menyebut la ilaha illallah, memang perlu menyebut la ilaha illallah. Saya tak nak pula jadi orang yang kata, oh janganlah sebut la ilaha illallah banyak-banyak. Please sebut la ilaha illallah banyak.
waw wala au. Al-hikmatu fi waw wala au. Hikmah biasanya ada pada dan, bukan atau. Kita pada hari ini orang ni masya Allah bila kita cerita jadi mana janganlah sebut la ilaha illallah, bila orang sebut la ilaha illallah marah pula. No. Dan tengok orang ni belajar tajwid, belajar tajwid tapi tak faham Quran. Jadi seolah-olah kita belajar tajwid tak faham Quran salah. No. Masukkan dan. Yes, kita dah belajar tajwid dan faham Quran. Kita tak dengar kadang-kadang orang macam tu ya. Dia suka bagi pilihan. Dia bukan pilihan, dia alihkan. Ya. Dan ini adalah perkataan sufi lama. Ya. Al-hikmatu fi waw wala au. Dan saya terkejut perkataan tersebut ada dalam buku 7 Habits Supercommunity. Dia kata wisdom old sufi menyatakan bahawa hikmah ada pada dan bukan atau. Sebab kita ni suka mengatau, suka pilihan terus. No, kenapa tak dankan dia? Dan maknanya kita dapat dua. Ya, Masya Allah. Panjang. Ada tadi? Apa tadi? Wahai sahabatku yang ku sayangi. Di mana tadi? Okey. Saya rumah nampak selesai dah. Haji kasar tu dia main tampar-tampar diingatkan dia lagi macam Allah. Okey. Oh, Masya Allah jawabnya Seti. Okey. Ingat, saya nak dimainkan saya dalam kelas kita bahawa Al-Quran boleh jadi dua. Dalam mensyarahkan berjaga-jaga soal syaddah tadi, maka Quran boleh jadi apa dia? Peguam bela atau pendakwa. Ya, Al-Quran boleh jadi. Dan first yang didakwa adalah orang salah baca. Mula orang tak baca, yang kedua orang baca tapi salah baca. Orang tak baca Quran akan didakwa. Orang yang baca Quran tapi salah baca Quran juga didakwa. Ya, dah banyak lagi dah dakwa. Orang yang faham Quran tapi tak amal Quran juga didakwa. Waliyahulillah. Okey. Baik, sekarang kita terjemahkan na'budu. Tadi saya tanya balik, na'budu itu dengan makna adalah kami sembah. Okey. Okey, hanya kepada engkau, okey, settle. Kita nak terjemahkan kami sembah. Saya nak tanya kalau semua yang ada di sini bersetuju dengan terjemahannya adalah kami sembah, ataupun ada rasa terjemahan yang lebih mendalam. Sebab ingat ini terjemahan bukan Imam Jalalain tiba terjemah, transfer kepada bahasa Melayu. Yang pertama sekali saya kira kita kena faham bila sebut sembah. Okey. Taat, patuh. Okey. Kalau itu maknanya kita kekalkan makna tersebut. Tetapi ingat dalam bahasa Melayu bila sebut sembah, sembah dia membayangkan ritual. Sembahyang bahasa bahasa Sanskrit. Ya, sebab itu ramai juga orang bahaskan bahagian jangan sebut sembahyang, sebab yang itu dalam bahasa Sanskrit adalah menyembah kepada sesuatu yang itu saya lupa tak Masya Allah. Biasanya ingat tapi sebab tak serapan alasan. So sembah dalam bahasa Melayu, semantik dalam bahasa Melayu dia membayangkan ritual. Okey, saya cuba test betul tak apa yang dibahaskan ini. Tuan-tuan, saya ni daripada Jerantu, anak ni Jerantu tim. Ya. Saya tak tahu KL. Kau tahu KL orang Shah Alam. Kalau Shah Alam ni tuan-tuan, saya nak beli alat ibadah. Saya nak beli alatan ibadah. Di mana ya yang sesuai saya nak beli? Di mana ya? Tengok ya. Ada yang sebut, ada yang langsung tentang tengok orang kampung, dia bully orang kampung, tak nak jawab, biarkan dia sesat. Masya Allah, kesian orang kampung tuan-tuan. Okey, mana tu jawapannya adalah PKNS. Kalau di KL Wisma Yakin. Okey,
tes selesai, apa yang saya risaukan berlaku? Kerana apa? Bila saya tanya alat ibadah, apa yang tergambar dalam kepala? Nampak? Sejadah, tasbih, telekung, maksurat, surah Yasin, Quran, sufi. Baik. Adakah itu ibadah? Adakah itu hanya alat ibadah? Daripada soalan saya faham bahawa ibadah telah diterjemah bermaksud ritual. Bila sebut ritual, dia bermasa. Sebab itulah, bila kita sebut nak budu kepada engkau kami sembah, dia macam bermasa. Bila kita sembah Allah, masa solat. Bila kita sembah Allah, masa puasa, masa solat duha, masa majlis pengajian. Nanti saya nak pergi kerja, lepas ni pergi pasar kan? Dia tak ibadah kan? Nampaklah. Nampak tak? Bukan salah tak, tetapi kita kena memahami bahawa orang kita memahami ibadah itu adalah ritual dan skop. Dan makna ini jangan terjemahkan dengan makna sembah tersebut, seperti yang kita faham bahawa dia adalah skop. Kalau dia skop, terjemahan dia salah. Sebab saya test, bukan di sini tempat lain tadi, saya bawa dapatan test tadi, di manakah alat ibadah? Sebab ibadah nak wuduk itu terjemahkan sebagai adalah benda yang bersifat ritual. Apa dia? Telekung, itu alatnya. Sejadah, itu alatnya. Okey, seorang pekerja pergi bekerja, dia sedang buat apa tu? Cari makan. So kalau ibadah, kenapa tak kata bahawa alat ibadah kereta? Sebab kereta itu menyebabkan dia boleh beribadah. Jadi antara alat ibadah adalah kereta. Tak ada siapa pun sebut Masya Allah UMW punya showroom tadi sebentar tadi. Manakah alat ibadah? Nampak tak? Apa lagi? Bagi seorang engineer, bagi seorang operator komputer. So alat, kalau kita kata kerja alat ibadah, maknanya komputer adalah alat ibadah. Kenapa tak bagi tahu pada saya bahawa di mana alat ibadah? Alat ibadahnya adalah kedai komputer di sini. Tak hilang kepala kita. Nampak tak? Sebab terjemahan tadi. Nampak? Sebab kita ada background, kita ada latar belakang tentang ibadah, dan sebab itu bila kita terjemahkan ayat ini, tak sedar bahawa kita masuk ke dalam apa yang ada dalam kita punya kepala kita. Sedangkan Allah nak bagi tahu bahawa no. Nak wudu di sana bermaksud zalinun, kepada engkau kami mengabdikan diri. Pengabdian tidak pakai masa. Be a slave, tidak terikat dengan masa, tetapi melakukan ketaatan melihat menggunakan masa. Sebab itu saya suka tadi, adakah kita setuju dengan terjemahan tersebut? Kelihatannya kita setuju, tetapi bila kita tengok latar belakang ini, mengaji ni, cuma bayang orang tak kaji kat luar sana menterjemahkan kepada engkau kami sembah, refer kepada, merujuk kepada ritual. Ritual ini maknanya sebab itulah kita tak merasakan bahawa Allah itu adalah setiap masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pemahaman dalam bahasa kita, sembah tersebut adalah ritual, bermasa. Boleh dapat saya? Ya? Jadi sebab itu Masya Allah, saya lebih suka kalau terjemahkan bukan sekadar sembah. Sebab sembah itu macam saya katakan tadi, ibadah tersebut, na'budu kami beribadah. Beribadah dalam pemikiran kita adalah sesuatu benda yang bermasa. Sedangkan na'budu, bila sebut kepada engkau kami ini menjadi hamba abdi, mengabdikan diri, pengabdian kami. Maka pada ketika itu seorang abdi dia tak pakai masa kerja pun aku abdi, masa berumah pun aku abdi, masa berhadapan dengan suami aku sebagai seorang abdi, berhadapan dengan isteri aku sebagai seorang hamba adalah bila masa lantas digunakan kalimah fi'lul mudhari'. Sebab itu tidak dikatakan bahawa iyyaka abadna wa iyyaka ista'inna.
Tetapi gunakan kalimah fi'il mudhari'. Na'budu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kita semua tahu apa maksud fi'il mudhari'. Fi'il terbagi pada tiga. Dalam semua bahasa fi'il perbuatan terbagi pada tiga masa. Bila sebut perbuatan mesti perbuatan mesti ada tiga masa melakukan perbuatan tersebut. Telah berlaku perbuatan tersebut, sedang berlaku, atau nanti akan berlaku. Ya? Kalau nama dia tak pakai masa. Nama pada bila-bila masa. Tetapi bila sebut perbuatan, nampak? Bila sebut na'budu dan kita ulang dan ulang dan ulang apa yang kita nak disampaikan bermakna present and future. Berterusan sebab mudhari' di mana istiqamah. Jadi nampak tak? Na'budu bolehlah kita terjemahkan dengan kami sebab, tetapi yang kita kena faham maksudnya adalah kami mengabdikan diri. Sebab itulah kalau kita dalam tafsir dia ada sebut na'bud, dia akan buat bracket zalil. Saya dengar tadi zalil bermakna kami hinakan diri. Hinakan diri. Kami menghinakan diri kami. Ya? Tetapi clear kepada siapa? Kepada Allah. Dan Masya Allah ya, rupanya semua yang saya kasih sekalian, bila seseorang itu dia pusat menghinakan diri pada Allah, dengan manusia dia mulia, rupanya terbalik. Bila kita menghina diri pada Allah, dengan manusia kita mulia. Kita hari ini hilang kemuliaan sebab pertama kita tak nak hinakan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya orang nampak hina. Para sahabat berjaya faham kalimah ni, na'bud, hanya pada Allah kami abdikan diri. Hanya pada Allah lah. Allah yang mana? Allah yang merupakan takbir sekalian alam. Allah yang mana? Allah yang merupakan maha penyayang. Allah yang mana? Allah yang mentadbir, yang menguasai hari pembalasan. Dalam berjalan serentak, sebab tadi kita dah ikat dah, perkataan tersebut dah ikat dalam hati-hati kita. Maka pada ketika itu Masya Allah, menghina diri tersebut menyebabkan jadi mulia. Saya baca satu sejarah sahabat Masya Allah. Selepas zaman Rasulullah SAW, saat mereka pergi kepada medan peperangan, dia pergi ke medan peperangan. Biasanya medan peperangan hantar satu putusan ya. Sebab Islam punya perintah adalah tidak boleh perang sebelum dihantar putusan. Itu adalah undang-undang perang Islam. Tak boleh serang hendak. Dia mesti hantar putusan dulu. Okey, kami nak serang, contohnya. Dan dia hantar putusan tu biasa mereka akan baca yang biasa disebut oleh Nabi. Yang pertama sekali, aslim taslam au idfa jizyah wa illa fala talumanna illa nafsak laqad jitumuna bil hawli yuhibbuna al-maut kama yuhibbuna al-hayat. Perkataan pendek dia. Dalam putusan tersebut tak ada banyak-banyak, pendek je. Semua okey kan? Ya, semua okey ke? Sebab nak cerita perang ni kan, kita perang tapi juga macam tak makan, jadi payah ni Masya Allah. Semangat dah sikit. Tapi please ya, bukan semua perang tak. Nak membaca kisah peperang ya, kisah peperangan nak diambil pelajaran untuk kita faham nak bunuh. Itu tujuannya, tak lain daripada itu ya. Kalau saya agak ekstremis, kena haramkan buku Art of War Sun Tzu yang menjadi buku popular di Amerika. Seni peperangan, Art of War, seni peperangan Sun Tzu. Kan ada buku tersebut. Jadi bukan nak semua perang dah, belajar. Sebab pada waktu yang paling ekstrim mesti ada ilmu yang kita boleh ambil pada waktu yang santai. Ilmu pada bila-bila masa. Bila kita tengok pada tempat yang ekstrim, kita ambil ilmunya, kita boleh gunakan pada waktu yang santai. Baik, ini cerita dia. Jadi sahabat ini naik kuda ya, tentera Islam kat sana, tentera musuh pun di balik sana. So dia kena pacu kuda dia merentasi padang pasir tersebut untuk pergi. Dia seorang je, seorang lone ranger. Jadi dia kan lone ranger, bukan dia ramai, bukan semua orang tak font. Maka dia masuk ke khemah belah sana. Bila dia masuk ke khemah belah sana ya, nak bunuh. Ingat, Nabi ajar kalimat nak bunuh, maknanya rendahkan diri sekira-kira kepada siapa? Aku rendahkan diri, aku hinakan diri, aku abdikan diri. Sebab kepada siapa? Kepada Allah sekalian alam. Kepada Allah, Allah yang pemurah lagi maha penyayang. Siapa? Allah yang memiliki hari pembalasan. Sekarang hamba dimasuk bawa scroll tersebut melalui padang pasir, dan kemudian dia tambat dia punya kuda
dengan tentera musuh dan kemudian maharaja ataupun komandan tentera berada di sana di atas tempat yang istimewa. Maka dia jalan. Tengok cara dia jalan. Cara orang jalan yang tahu nak bunuh. Kami menghina hanya pada Allah, dan Allah Tuhan mentakdir sekalian alam. Dia masuk, dia pun baca Aslim Taslam. Yang pertama sekali dia ada sejak di belakang khemah itu adalah ketumbukan tentera yang ramai. Tetapi dia cakap tak adalah buka geltar kan, jatuh screw kan. Allah mana satu terbalik lah pula, Masya Allah ya. Kiri kanan, cuba bayang belakang tu tentera punya ramai. Dalam khemah dia Masya Allah semua tentera dia seorang tuan. Dia berdiri sekarang dan buka scroll tersebut. Aslim Taslam. Kau masuk Islam, kau akan selamat. First, it's okay. Islam tak paksa kamu masuk Islam, tetapi berkata kalau tidak, kamu kena membayar bukti jizyah. Kalau tidak, wa illa fala janganlah kamu menyesali melainkan pada diri kamu sendiri. Kalau kamu tak nak dua perkara tadi, kamu jangan menyesal, melainkan kamu yang membuat decision yang patut rasa sesat. Wa illa fala tamanna ila nafsak laqad jitumuna biqaumin. Sesungguhnya sekarang telah datang kepada kamu satu kaum yang kamu tak jumpa lagi sebelum ini. Kamu tidak pernah jumpa kaum ini sebelum ini. Yuhibbunal maut, yang mereka itu adalah menggelegak dalam dada mereka itu sayang pada kematian. Kama tuhibbunal hayat, seperti mana kamu sayang sangat nak hidup. Kamu akan jumpa satu kaum yang mereka itu sangat suka nak mati, macam kamu suka sangat nak hidup. Kamu lihat cakap dengan jelas. Kenapa dia jelas? Nak bunuh. Kerana bukan ritual ada masa. Tahajud, masa ya Allah, ampun ya Allah, keluar kereta garam bukan main. Tadi bukan main menghina diri, Masya Allah. Tak ada masa. Setiap masa sebab na'budu fi'lul mudhari' di makna istimrar, berterusan. Kami menghinakan diri kami. Baik. Bila dibaca tuan-tuan, satu kepang gelap. Berutusan yang macam tu, maharaja gelap-gelap macam cerita pendekar-pendekar zaman dulu yang gangster-gangster pula. Si komen dan segala macam dan geng-geng dia. Asli taslam au idfa' jizyah. Kau nak cakap pada siapa ha? Kat belakang tu tentera dengan asap pedang tu swing bunyi macam bisi kat belakang kan. Tu tengah asap pedang. Kamu cakap dan kamu seorang dalam khemah ini. Lantas dibisik pada orang sebelah dia. Orang sebelah dia ni. Jadi dia pun cakap tentang Islam. Kita tentang Islam. Sebab kita dapat ajar sembah Allah, buat baik. Ya, biasanya dalam intipati yang walau sedikit, yang pertama sembah Allah, buat baik kepada isteri, buat baik kepada anak-anak, jaga perjanjian, itu biasa. Dah habis cakap, tiba-tiba si utusan tadi masuk balik dalam khemah. Tetapi sekarang ada di tangannya satu uncang. Dan dia bangun. Bila dia bangun, kawan dia berhadapan pada ketika dengan tangannya ada uncang tersebut. Maka pada ketika itu, uncang tersebut diletakkan di atas kepala lelaki. Dan dalam uncang tersebut adalah pasir. Orang Arab itu tuan dia ada satu pantang untuk nenek dia tak boleh letak pasir atas kepala. Jangan mengada-ngada lepas ni ada orang Arab buat macam tu tuan-tuan, unfriend serta benda. Dia tak boleh tutup. Sebab tu kalau kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi letak pasir atas kepala. Orang yang tunggu kat luar, bila mereka sedar, bila pegang saja ada pasir, pada dia orang itu petanda tak baik. Cukup ada pasir, habis. Dan bangun dulu dan dapat tengok Allah Ta'ala. Ya, saya bawa pada riwayat yang masyhur. Sekarang ni Masya Allah diletak dalam uncang, letak. Perbuatan ini untuk apa tuan-tuan? Apa perbuatan untuk apa tuan-tuan? Menghina you siapa? Siapa? Memang mati.
Dia letak pasir tak kepala. Bayang tuan-tuan, kalau anda yang berada di tengah ramai tersebut, tiba-tiba orang hina yang macam tu, apa rasa? Yang sedang mulai hidup kita, I feel down, I rasa memang lah. Kita biasa dalam hidup kita, tak pasal-pasal, Masya Allah. Satu benda yang menyebabkan kita rasa macam hinanya, kita rasa down. Okey, orang yang ia kena puji, tengok bagaimana, sebab dia jadi menghina hanya pada Allah. Please, saya akan ulang berkali-kali. Allah yang mana ni tuan-tuan? Allah yang takdir sekalian alam. Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Dan ayat itu ayat sebelum. So kita ngaji ni pun ayat itu. Jadi Masya Allah, Allah itulah yang kita hinakan diri. Sebab itu saya katakan ma'arifah. Tuan-tuan, ma'arifah. Kerana Masya Allah kita akan dapat di bawah struktur yang ada dalam Fatihah ini. Masya Allah, nanti kita akan bincang insya Allah bagaimana adanya ma'arifah, adanya syariah, adanya hakikat dan adanya tariqah. Tiga benda yang nak cerita komplit tentang Islam itu ada dalam Fatihah. Sebentar nanti insya Allah kita akan bincang. Baik, balik dalam tema tadi. Apa yang berlaku di atas kepala anda sekarang? Ada apa? Masya Allah, pasti Masya Allah. Tapi nak aku menghina diri pada siapa? Allah yang mana? Yang mentadbir bukan Selangor, bukan mentadbir Malaysia, tetapi mentadbir sekalian alam. Kepada Allah mana yang aku hinakan diri? Kepada siapa? Allah yang sifatnya sangat pemurah. Dia sedang perhatian, dia sedang tengok aku, dia nak tolong aku, dia sayang aku, dia berikan semua untuk aku. Dan Allah yang mana? Yang aku akan report pada dia pada hari kiamat. Ni pasti atas kepala tapi dalam hati nak dulu. Apa dia buat? Apa dia buat? Dia pegang puncak tersebut. Dia pegang puncak tersebut, berpatah dan terus ke atas kudanya, buka tali kuda, lompat atas pelana, pukul kudanya dan pecut selaju-lajunya, berhamburan habuk-habuk di belakang dan terus turun berjumpa dengan komandan tentera Islam. Wahai Panglima, dia telah beri saya satu puncak. Esok kita akan dapat seluruh pasirnya akan menjadi milik kita. Hari ini baru satu puncak. Aku bawa pada kamu satu puncak untuk promise. Hari esok semua tanah itu akan jadi milik kita. Orang yang macam mana? Orang yang dalam jiwanya adalah na'budu. Sebab itu kalimah na'budu menjadi tenaga yang paling besar bagi seseorang manusia. Orang barat hanya sebut dalam buku Mind, Body and Soul. Ralph Waldo Emerson kata kekuatan terhebat yang ada dalam diri seorang manusia adalah kekuatan spiritualnya. Tetapi sekarang kita sedang bercakap apa intinya. Intinya adalah bila seseorang mula merasai. Sebab itu orang Arab dulu dia hina. Kenapa? Sebab dia tak jumpa Tuhan. Tetapi bila Rasulullah mendidik seseorang itu, Masya Allah, bila dia masukkan dalam diri mereka tentang Allah SWT, Allah yang mentadbir seluruh alam, Allah itu baik sangat. Tetapi kemudian Allah itu, Masya Allah, juga kita akan report untuk hari pembalasan. Ini saja dah cukup untuk memberi makrifat tentang Allah SWT dan merubah manusia. Boleh tengoklah kita mentafsir secara isyari. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Apabila sebuah kerajaan tauhid masuk dalam hati, apabila innal muluk itu maksud isyari, saya terus ambil dalam apa yang dikatakan kita hikam, sebab kita hikam semua baca di masjid-masjid pun dibaca lagi. Sesungguhnya kerajaan tauhid ni kenal tentang Allah. Allah yang mana tuan-tuan? Yang mentadbir sekalian alam. Allah yang mana tuan-tuan? Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah yang mana tuan-tuan? Yang merupakan pemilik hari pembalasan. Masuk innal muluk idza dakhalu qaryatan. Apabila dia masuk dalam diri afsaduha, dia akan mengubah tingkah laku seseorang. Mengubah tingkah laku seseorang. Pengecut jadi berani, hina jadi mulia. Jadi sebab itu Masya Allah kalau kita boleh jumpa dan temui di mana sumber kekuatan kita pada ketika itu, Masya Allah kita akan menjumpai kekuatan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kita pasang cakap tokoh orang kata pemikir barat juga setuju
tentang perkara ini. Baik, jadi sebab semua yang saya kasih sekalian, balik pada nak wudu, maka saya suka takut-takut kita menterjemahkan dengan maksud sembah tadi adalah mereflect kepada makna ritual. Maka sebab itu saya suka kalau terjemahkannya dengan cara kepada kami abdikan diri, kami hinakan diri. Ya. Dan sekarang saya dan tuan-tuan, anda semua duduk sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Bila masa? Or anytime. Tik, tik, tik. Bergerak jam saat tersebut pada setiap saat adalah hamba pada Allah. Dan ikrar. Ikrar ini menunjukkan betapa hamba seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka sebab itu bila sebut hamba tuan-tuan dalam kalimah nak bunyi ini tergantung ataupun terkandung dalamnya ada 4 maksud. Sebut kalimah na'budu tersebut yang bermaksud zadilun tersebut, yakni hambakan diri, abdikan diri ini adalah dalamnya ada 4 maksud. Yang pertama bermaksud penyerahan diri. Penyerahan diri, surrender. Seorang kalau dia tak boleh jadi hamba kalau dia tidak surrender pada tuannya. Penyerahan diri. Yang kedua adalah merendahkan diri. Berapa ramai orang menyerah, tetapi Masya Allah tak nak tunduk, tak nak merendahkan diri. Baik, yang termasuk dalam maksud na'budu di sini adalah bukan sekadar kami menyerahkan diri, tetapi kami merendahkan diri. Ada orang sanggup rendahkan diri, maka kita masuk lagi pada maksud yang lebih dalam. Maksudnya adalah patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk. Dan yang keempat, memburu kasih. Termasuk dalam maksud na'budu, memburu kasih. Saya ulang sekali lagi bahawa yang dimaksudkan dengan kami menghambakan diri, kami mengabdikan diri pada Engkau ya Allah. Dan kita tahu dan kita faham sebentar tadi, kita menterjemahkannya agar kita tidak melihat seperti apa yang ada dalam pemikiran. Apa dalam pemikiran bahawa penyembahan itu sifatnya ritual, tetapi pada setiap tik, second dan saat aku abdikan diri, di mana pun aku, apapun yang sedang aku lakukan, apapun kelakuan yang aku sedang lakukan, aku adalah seorang hamba yang menghina diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya itu memberi maksud yang pertama penyerahan diri, serah menyerah. Selagi belum boleh menyerah, selagi itulah kita belum menjadi hamba sebenarnya. Dan kita faham bahawa petunjuk pada penyerahan adalah redha. Nak tahu kita menyerah atau tidak adalah redha dengan apa saja. So bila kita redha, kita itu menyerah, dan itulah maksud hamba. Dan tak mungkin hamba bagi satu benda tetapi tak setuju. Ya? Kerana kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Payah kita nak faham dan sebab belum sampai ke dalam. Ya? Kalau saya kalau dapat 10,000, gila saya menyerah pada Engkau ya Allah, dapat 20,000. Tapi bilang 10,000, nak menyerah payah ya Allah. Nampak kan? Nak dapat seorang suami, Masya Allah, Alhamdulillah, engkau serahkan ya Allah. Bilang suami, Masya Allah, Allah. Nampak? Begitu dia suami kita, suami, Masya Allah, dapat isteri, Masya Allah, rasa bahawa Allah serahkan. Suka nak reda, mudah nak reda, bilang isteri, reda. Penyerahan itu mudahnya adalah reda. Nanti mungkin dalam subjek kita akan datang perincian tentang reda itu sangat kita dalam. Sebab akhirnya dia akan memberikan ketenangan paling best seperti seorang hamba yang sepatutnya. Ya,